إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal pagi ini kerana masih lagi menghidupkan kita dalam keadaan kita masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman yang ada bersarang dalam jiwa kita ini akan bertambah kuat sampailah hari kematian kita, dan mudah-mudahan tatkala kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan kita masuk ke juzuk yang baru, juzuk 20, tetapi kita masih lagi berada dalam suratul Naml, surah semut ni. Dan kita mula pada hari ini insya-Allah pada ayat yang ke-56 daripada suratul Naml. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana jawab qaumihi illa an قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم فما كان جواب قومه qaumihi ni kadang-kadang kita tersasul, kita baca fama kana jawab qaumihi. Kalau qaumihi itu kaf tu dah salah, ini qaf qaumnya. Qaumihi kita jumpa ha besar, lepas tu ada huruf ya yang kecil di sebelah dia tu, lepas tu ada huruf hamzah. Ini dah banyak kali kita bincangkan, ini adalah mad silah tawilah, kerana selepas huruf ha ada huruf ya yang kecil, lepas tu ada huruf hamzah berbaris. Kalau ada huruf hamzah selepas huruf ya yang kecil ataupun waw yang kecil yang duduk selepas ha besar ni, itu adalah mad silah. Sama ada dia mad silah qasirah ataupun tawilah. Kalau selepas ya kecil itu huruf hamzah berbaris, maka dia adalah mad silah tawilah. Kita kena baca 4 harakat. Qaumihi illa anqalu. Illa mad jaiz munfasil. Huruf mad yakni alif bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, maka dia jadi mad jaiz munfasil. Kita baca dengan 4 harakat. Illa anqalu, nun mati bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki kita baca dengan qadar dengung, qadar 2 harakat. Sembunyikan bunyi nun ke dalam huruf qaf, huruf ikhfa. Anqalu, dia tak bunyi anqalu. Qalu akhriju ala. Jadi qalu dengan akhriju itu sama hukum dia, iaitu mad jaiz munfasil. Di sini kita dah jumpa 3 mad jaiz. Pertama pada illaan, kedua qalu yang ketiga akhriju a. Ini semua adalah mad jaiz munfasil. Bezanya yang pertama tadi huruf alif bertemu dengan hamzah, yang kedua ni pula dan ketiga ni huruf waw yang mati bertemu dengan hamzah. Mungkin ada yang bertanya, bukan huruf waw ustaz, tu ada huruf alif tu. Lepas waw tu ada huruf alif, lepas atas alif tu ada tanda bulat. Jadi alif dan tanda bulat ni itu adalah huruf apa? Harfu ziyadah, huruf ziyadah. Kita kira waw tu tambahan ni alif tu. Jadi alif tu dia tak ada fungsi pun pada bacaan. Cuma ni dia mesti ada dalam tulisan. Kalau kita buang alif tu, maka maknanya tak ada makna, jadi hilang makna tu, rusaklah bahasa Arab tu. Jadi alif tu kena ada, dia menunjukkan ramai. Perbuatan tu dilakukan oleh orang ramai. Qalu, mereka berkata. Tapi kalau qala, seorang yang cakap. Jadi alif tu kena ada. Akhriju ala, i u, duduk di hadapan perkataan a yang panjang, kemudian i u, apa pun perkataan dia, ala ataupun ayati. Kalau imana, kalau tu itu adalah mad badal. Mad badal. Kerana huruf mad alif atau waw atau ya yang mati didahului oleh huruf hamzah, itu mad badal. Tapi kalau huruf mad alif atau waw atau ya didahului oleh huruf selain daripada hamzah, itu mad asli. Macam qalu, depan ni fama, ka, jawa, ini semua adalah mad asli kerana huruf mad didahului oleh huruf selain daripada hamzah.
Lutim min qaryatikum. Tim min qaryatikum ni bagi dua di bawah bertemu dengan mim, ini idgham ma'al gunnah. Kita baca dengan dengung qadar dua harakat. Lutim min qaryatikum sama dengan hukum anqalu, ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan qaf. Qar, kita ra tu kena tafkhim, kena tebalkan, kerana sebelum ra adalah huruf yang berbagi atas dan huruf isti'la pula. Qaryatikum. Kalau kita berhenti pada qaryatikum tak ada masalah, tak ada hukum. Kalau kita teruskan ada hukumnya, itu izhar syafawi. Kita baca tanpa dengung. Alalutim min qaryatikum innahum. Semua mimnya mati, yang ada tanda mati di atasnya dibaca tanpa dengung. Qaryatikum innahum. Nun sabdu. Semua nun yang bersabdu dalam Quran wajibul gunnah, wajib didengungkan. Innahum unasun. Hum unasun sama dengan qaryatikum in. Izhar syafawi dibaca dengan jelas dan nyata tanpa dengung. Innahum unasun yatatahharun. Yatatahharun idgham ma'al gunnah. Tanwin bagi dua di hadapan bertemu dengan ya. Bagi dua di hadapan tu tuan-tuan tengok 99 tu, itu tanda dengung tu. Kalau 69 tak dengung. Ya tatahharun, itu mad arid disukun, boleh baca 2, boleh baca 4, harakah boleh baca 6. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan, bunyi dia lebih kurang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid tuan-tuan. Bagi kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran. Maka tidak ada jawapan daripada kaumnya melainkan mereka mengatakan, usirlah keluarga Lut itu dari negeri kamu, sesungguhnya mereka itu manusia yang suci. Jadi kita ambil kefahaman umum ayat ini dulu. Ketika Nabi Lut menasihatkan kaumnya supaya meninggalkan perbuatan homoseksual, kaum dia jawab, Allah Ta'ala jawab di sini, mereka tak ada jawapan, melainkan mereka cakap, halau ya Lut ni, keluarkan dia daripada kampung kita ni, dia ni orang baik-baik ni, orang suci, kita ni jahat. Macam itulah lebih kurang jawapan kaum Lut. Sebelum menghuraikan ayat di atas yang menjadi pembukaan juzuk ke-20, moleklah saya bawakan pendapat para ulama mengenai pembahagian Al-Quran. Jadi Ustaz Ahmad Sun Haji sebelum dia mulakan juzuk 20 ni, dia bagi kita maklumat sikit tentang perihal yang ada kaitan dengan penyusunan ayat-ayat Al-Quran. Kata dia, para ulama radhiyallahu anhum mengatakan kitab Quran yang mulia ini telah dibahagikan mengikut jenis-jenis surahnya. Ada 4 jenis. Jadi surah-surah dalam Al-Quran daripada juzuk 1 suratul Fatihah sampai ke suratul Nas juzuk 30, dia ada jenis-jenis dia. Dia dikategori-kategorikan. Yang paling panjang, yang kurang panjang, yang paling pendek, yang sederhana panjang. Jadi ulama dia dah kategorikan itu. Kenapa tu? Ada sebab dia. Jadi dalam Al-Quran ini, surah-surah Al-Quran ini sebenarnya dia terbahagi kepada 4 jenis. Satu disebut tual. Ini kena tahu ni. Sebelum ni kita tahu juzuk 30 surah, sekali 14 surah, ayat 6236 ayat. Kalau orang tanya berapa ayat Quran? 6236. Surah 114. Juzuk 30 juzuk. Itu je kita tahu. Ini satu lagi tambahan maklumat. Jadi surah-surah dalam Quran ni dibahagikan, dikategorikan kepada 4 bahagian. Satu disebut at-tuwal. Yang kedua mi'un.
Baca dia kata mi'un ya, bukan mi'on ya, tu nama orang. Mi'un bukan mi'on tu. Mi'un. 3 al-masani. Yang keempat mufassal. Kita tengok satu-satu. Jadi pembahagian ini berdasarkan hadis marfu' yang diriwayatkan daripada Wa'ilah bin al-Asqa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri bersabda dalam hadis membayangkan tentang kategori surah-surah ni. Kata Nabi, "U'titu sab'a makanat Taurati, wa u'titu al-ma'ina makanal Injili, wa u'titu al-mathani makanal Zabur, wa fuddiltu bil mufassal." Jadi 4 sebut tu. Saya telah dikurniakan 7 buah surah-surah yang panjang, pengganti tempat kitab Taurat, dan dikurniakan surah-surah Mi'in, pengganti tempat kitab Injil, dan dikurniakan surah Masani, pengganti tempat kitab Zabur, dan juga saya diberi kelebihan dikurniakan surah Mufassal. Jadi kita faham bila Nabi sebut ni 7 surah yang panjang menggantikan tempat kitab Taurat. Taurat ni surah-surah cerita-cerita panjang. Dikurniakan surah Mi'in, pengganti kitab Injil. Mi'in ni ayat yang 100 sikit lah. Ratusan ayat ya. Tak banyak seperti yang panjang tadi. Adapun surah-surah yang panjang sab'utwal ni ialah surah Baqarah. Sab'u 7. Baqarah, Ali Imran, ikut turutan tu, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf sampai Yunus. Mana sampai juzuk 11 lah. Yunus tu juzuk 11. 7 surah yang panjang-panjang. Jadi daripada Baqarah ni sampai surah Yunus juzuk 11 ni, ini kita panggil surah-surah tual. Surah-surah yang panjang. Adapun Al-Mi'in ataupun Al-Mi'un ialah surah-surah yang susunannya dalam Al-Quran selepas sab'utwal, surah yang lepas surah Yunus. Dinamakan Mi'in kerana bilangan ayatnya lebih dari 100 atau hampir 100. Lebih 100 atau hampir 100. Itu kita panggil Mi'in. Mi'ah ni dalam bahasa Arab maknanya 100, ratusan. Al-Masani pula surah-surah yang susunannya dalam Quran selepas Mi'in. Dinamakan Al-Mathani kerana di sana ada berita-berita atau kisah-kisah yang telah disebutkan berulang kali atau diulang-ulang. Sab'utwal surah yang paling panjang. Mi'in atau Mi'un surah-surah yang ada ayat yang hampir 100 atau 100 lebih sikit. Al-Masani surah-surah yang dalam tu ada banyak penceritaan yang diulang-ulang oleh Allah. Dan yang keempat disebut Mufassal, iaitu surah-surah yang pendek. Dinamakan Al-Mufassal kerana banyaknya bahagian Quran di situ yang dipisahkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya bila kita baca Quran dah duduk ujung-ujung tu, banyak sekejap baca jumpa Bismillah, sekejap jumpa Bismillah. Maknanya surah tu dah makin pendek, makin pendek. Setelah menyebutkan pembahagian Al-Quran mengikut jenis-jenis surah yang itu, iaitu Tual, Mi'in, Mathani dan Mufassal, maka para ulama mengatakan pula bahawa supaya membaca Al-Quran itu jangan sampai putus, bahkan hendaklah dibaca Al-Quran terus-menerus pada setiap harinya, dan sekurang-kurangnya dalam 1 minggu hendaklah sekali khatam. Ini yang paling banyak dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, mengkhatamkan Al-Quran seminggu 7 kali. Tak ada masalah lah, samalah macam kita kan, kita pun khatam seminggu 7 kali kan. Orang Rambau yang tu lawan tempat lain saya tak tahu. Orang Rambau saya yakin lah sebab banyak halaqah Quran kan. Memang orang Rambau ni dia 7 kali seminggu khatam. Jadi sekurangnya 1 minggu nak dikhatamkan, maka dia telah dibahagi menjadi 7 hizib. Jadi Quran tu ada 7 hizib. Ini bermakna hendaklah Al-Quran itu dibaca 1 hizib dalam sehari. Hizib ni mana kelompok-kelompok dikelompok-kelompokkan. Saja ulama kelompok-kelompokkan jadi 7 supaya apa? Senang. Hari Isnin hizib 1, hari Selasa hizib yang kedua, hari Rabu hizib yang ketiga, begitulah seterusnya sampai khatam.
Tapi saya suka buat, kita nak khatam tu ambil berkat hari Jumaat, kita khatam hari Jumaat. So kita mula hari apa tuan-tuan, kau nak khatam hari Jumaat. Mula hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kita khatam. 7 hari. Jadi 7 hizib tu dari surah Fatihah hingga surah Nisa mengandungi 4 buah surah. Ni hizib yang pertama. Mana hari pertama kita bacalah surah Fatihah sampai surah Nisa. Surah Nisa ni sampai juzuk 5 jelah. Taklah banyak benar kan. Kemudian daripada surah Maidah hingga surah Bara'ah atau Taubah. Tuan-tuan tengok. Yang kedua, hari kedua baca pula daripada Maidah sampai surah Taubah. Begitulah terusnya, ada 7 hizib ni. Hari yang ketiga daripada surah Yunus sampai surah An-Naml. Yang keempat surah Isra sampai surah Furqan. Yang kelima daripada surah Syu'ara sampai surah Yasin. Kemudian dari Saffat hingga surah Hujurat, dan dari Qaf hingga habis surah. Jadi 7 hizib. Ataupun tak nak buat macam ni, boleh buat satu hari 5 juzuk atau 6 juzuk. Ini lagi banyak kawan-kawan kita buatlah, satu hari 5 juzuk. Dibuat 5 juzuk, 6 hari khatam. Hari yang ketujuh dia rehat sekejap. Mula balik khatam lagi. 6 hari dia khatam, hari yang ketujuh rehat. Kan? Tapi rugi hari rehat tu. Kok hari kita rehat tu, hari tu pula kita mati tak baca Quran nak kita. Jadi eloklah bagi sikit. Jadi ada juga hari ketujuh tu baca juga Quran, cuma tak banyak. Ini susunan para ulama nak pastikan Quran ni sentiasa dibaca, tuan-tuan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat dari Aus bin Huzaifah yang telah bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW semasa dalam hayatnya, kaifa tuhazibuna al-Quran? Qalu salasun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa 11 wa 13 wa hizbun mufassal min qaf hatta yukhtam. Bagaimana kamu bahagikan pembacaan Quran itu pada setiap harinya? Mereka menjawab, 3 dan 5 dan 7 dan 9 dan 11 dan 13 dan bahagian surah mufassal dari surah Qaf sehinggalah khatam. Itulah pembahagian hizib, tuan-tuan. Kemudian para ulama juga telah membahagikan Quran itu mengikut juzuknya pula kepada 30 juzuk. Maka ayat 56 dari surah An-Naml ini adalah ayat pertama dari juzuk 20. Adapun para ulama telah membahagikan Al-Quran menjadi 30 juzuk itu, mereka telah memperkirakan dalam segi lafaz yang tersusun dari huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya dan ayat-ayatnya, tanpa mengira hubungan makna yang ada kaitannya antara satu ayat dengan yang lain. Maknanya tuan-tuan, Allah sahabat-sahabat ni dia susun ayat-ayat ni, juzuk-juzuk ni, dia bukan ikut makna. Sebab tu kadang-kadang ni awal juzuk 20, lepas tu tak cerita barulah. Tapi sebenarnya awal juzuk 20 ni adalah masih lagi ada kaitan dengan ayat sebelumnya pada akhir juzuk 19. Sambungan ni. Jadi ulama dia disusun, sahabat-sahabat susun 30 juzuk ni bukan berdasarkan makna, tapi berdasarkan lafaz, kalimah-kalimah, huruf-huruf, berapa ayat. Sebab itulah kita masuk juzuk baru tapi cerita lama masih lagi ada, belum habis lagi. Cerita kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Bersambung pula pada awal juzuk 20. Kan? Bersambung pula pada awal juzuk 20. Kemudian barulah kita masuk, tuan-tuan, pada huraian ayat tadi. Dan sekarang kita teruskan huraian 56 ini seperti berikut, iaitu apabila kaum Lut itu telah diperingatkan oleh Nabi Lut betapa cemarnya perbuatan keji yang mereka lakukan kerana berlaku berahi kepada orang lelaki bukan kepada orang perempuan, yang menandakan betapa bodohnya cara berfikir mereka, maka tak ada jawapan yang lain yang akan mereka berikan hanyalah kekasaran dan kekerasan terhadap Nabi Lut alaihi salam. Apa jawab? Fama kana jawab qaumihi, Allah Ta'ala sebut tak ada jawapan. Orang perbuatan homoseksual ni memang tak ada jawapan ni. Tanya dia, sebab apa kau buat ni? Memang tak dapat jawapan. Kau akal yang waras pun tak boleh bagi jawapan. Akhirnya gunakan apa? Ini hak asasi manusia, hak individu. Pokok dia lah
nyawa den, badan den. Kau tak nak buat, tak ada nak buat. Gunalah hak asasi. Itu ya. Daripada dulu sampai sekarang tak ada jawapan ni untuk perbuatan homoseksual ni. Kan? Akhirnya bila tak boleh jawapan, bila kalah berhujah, ditanya apa rasional yang buat perbuatan ni, memang tak ada jawapan lah. Kan? Tak ada jawapan. Bahkan lebih teruk lah lagi daripada haiwan. Haiwan pun kena mana pasangan lawan dia kan. Kalau yang jantan cari yang betina. Ini manusia Tuhan bagi akal menjadi sebodoh-bodoh makhluk pula. Lebih bodoh pula daripada lembu ayam tu. Memang tak ada jawapan lah. Kan? Akhirnya apa yang mereka jawab? Akhriju ala lutim min qaryatikum. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Ustaz tu masuk kelas tu. Bila ustaz masuk kelas, budak 30 orang. Dalam 30 orang tu ada yang anti ustaz tu atau anti cikgu tu. Selalu konon cikgu matematik dengan cikgu bahasa Inggeris lah. Budak tak suka bahasa Inggeris, apa halaman. Berdoa tu yang tak suka tu. Copeklah keluar. Tak pun cikgu tak masuk ke dia apa. Janganlah cikgu tu datang tu kan. Samalah dengan kaum ni. Kan? Panis dah ada, gimeh dah ada. Bila ada Nabi Lut ni gimeh lah. Jadi gimeh. Sik nasihat. Akhirnya apa? Keluarkan dia lah. Halau dia keluar. Budak sekolah tak sampai halau. Berdoa tu dah capek lah habis. Adalah pengutua panggil lah. Keluarlah cikgu ni. Sama lebih kurang itu kan. Innahum unasu yatatahharun. Sesungguhnya mereka itu manusia yang suci. Imam Mujahid menyebutkan dalam tafsir Qurtubi. Ini adalah kata-kata sindiran kaum dia. Keluarlah, dia tu orang bersih tu. Kita ni orang kotor-kotor, penjahat. Dia tak layak duduk sini. Keluar. Halau dia keluar. Jadi mereka nak mengusir Nabi Lut dan keluarganya. Itu maksud ayat yang ke-56 ini tuan-tuan. Itu maksud ayat yang ke-56. Usir dia keluar. Mereka tak makan ajar dan nasihat walau sedikit pun. Malahan mereka bertindak untuk menghalau Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya dari negeri di mana dia telah tinggal. Mereka menganggap Nabi Lut alaihi salam telah diberi kemudahan selama tinggal di negeri mereka yang dibahasakan dalam ayat ini, min qaryatikum, dari negeri kamu, bukan negeri dia. Dan sudah sampai masanya dia diusir keluar negeri sebagai orang asing yang mendatang, tidak dibenarkan tinggal bersama-sama mereka. Sampai nak halau tu alasannya kerana innahum unasu yatatahharun. Mereka itu manusia yang suci. Ayat ni macam sindiran pada sebahagian manusia hari ni. Kau tu orang baik dan ni orang jahat. Kan? Kau nak baik bersih-bersih. Kita ni geng-geng jahat ni. Macam dia suka pula jadi orang jahat. Ayat ni ni sini kampung ni kampung orang jahat ni. Kau nak jadi orang baik tak boleh duduk kampung ni semua jahat ni. Kau keluar. Kita orang jahat semua ni. Kan ada manusia-manusia yang macam tu. Akhir zaman ni dia suka pula dia tu digolah, dikenal sebagai orang yang jahat, yang tak ada maruah, yang tak ada adab. Ada manusia yang sebegini di akhir zaman ni. Dulu pun dah ada. Yakni Nabi Lut dan keluarganya berasa dirinya sangat suci, iaitu serba salah dan canggung melihat perbuatan liwat yang kamu lakukan. Maka usir sahajalah dia dan keluarganya kerana tidak sesuai hidup berjiran dengan kamu di negeri kamu. Itu ayat 56. Kemudian turun ayat 57. Fa anjaynahu wa ahlahu illa mar'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Oleh kerana orang-orang kaum Nabi Lut tu nak menghalau, nak mengusir Nabi Lut, maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut bersama keluarganya kecuali isterinya. Kerana isterinya dalam sejarah menjadi informer ni, tukang beri maklumat dekat kaum dia. Telah kami takdirkan isteri dia itu daripada orang-orang yang tinggal, yang terseksa, yang sama-sama dapat azab daripada Allah, termasuk kaumnya. Yakni kemudian Allah telah menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam bersama keluarganya, iaitu 2 orang anak perempuannya, sedangkan isterinya pula tidak diselamatkan, bahkan ditakdirkan oleh Allah
termasuk dalam golongan orang-orang yang dibinasakan. Hal ini adalah disebabkan ia menyukai perbuatan kaumnya yang telah belot kerana menjadi pengintip, dan telah belot kerana menjadi pengintip bagi pihak mereka, iaitu apabila Nabi Lut alaihi salam dilawati oleh dua orang tetamu, lalu memberitahukan kepada mereka agar mendatanginya. Jadi kan malaikat, sebelum ni dia cerita malaikat datang dua orang, lawa pula malaikat tu, orang lelaki, sebagai cubaan kepada kaum Nabi Lut. Isteri beritahu ada orang lelaki handsome, ganteng amat itu. Aku pada Indonesia kata ganteng amat, datang ke rumah ni. Datanglah ke rumah, ada dua orang lelaki. Jadi isteri ni jadi pemberi maklumat lah. Maka akhirnya isteri itu qaddarna innaha la minal ghabirin. Tuhan takdirkan dia pun bersama-sama orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Qutubi kata dia tidak melakukan perkara buruk-buruk tu. Kalau orang lelaki homoseksual, kalau perempuan lesbian, dia tak buat. Cuma dia beritahu je. Dalam tafsir Qutubi dia hanya beritahu. Dia hanya beritahu. Budak tu dia tak dia tak nyilau kelas. Cuma dia jadi apa ya? Jadi informo ya. Cikgu datang. Dia sama tu. Dua tu sama ya. Orang tu dia tak menterdarah pula. Dia tak minum arak. Cuma dia tukang bawa ya. Itu pun samalah tu. Dia kita panggil bersubahat. Bersubahat dan bersahabat. Bersahabat sama. Sama itu. Samalah. Sebab itu samalah dapat azab kan. Tuan-tuan tengok dalam ayat 57 ni tuan. Siapa yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala ni? Isteri kepada Nabi Lut. Isteri Nabi pun tak selamat. Nak bagi tahu, jadi keselamatan ni bukan kerana kita ada kaitan dengan orang, bukan kerana hubungan kekeluargaan. Sepatutnya isteri Nabi ni dah layak dah dia selamat. Sebab suami ni utusan Allah, pilihan Allah, mengajar manusia pada zaman itu, ketua pada kaum dalam hal-hal menyelamatkan hal-hal akhirat. Suami dia lah, dan dia tidur dengan suami, duduk dengan suami, makan dengan suami. Dah layak-layak bona dah, dia yang lebih dulu selamat daripada kaum. Tapi tak selamat. Nak beritahu apa tu? Keselamatan nanti daripada azab Allah di akhirat bukan kerana hubungan kekeluargaan. Ke dunia ni kita kira keluarga. Nak bagi sedekah lu ke keluarga. Harta waris keluarga lu dapat. Apa-apa du kono duluan keluarga kita, jaga keluarga kita. Ya. Tapi di akhirat besok yang menyelamatkan kita bukan keluarga kita. Bukan sebab kita ada kaitan. Oh selamat oh pak saudara selamat, dia bisa selamat. Tak. Ketika itu kira keimanan. Walaupun pak saudara kau perangai macam malaikat, kau pula macam iblis, tak boleh selamat walaupun pak saudara. Jadi yang menjadi perkiraan Allah adalah keimanan. Sebab itu ada ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman tu saudara sempurna berdasarkan keimanan. Jadi tak selamat isteri Nabi Lut ni walaupun dia isteri Nabi. Begitu jugalah yang berlaku kepada Nabi Nuh. Dia anak Nabi, patut dia layak selamat. Dia pun tak selamat. Sebab perangai tak sama macam ayah. Begitu juga dengan ayah Nabi Ibrahim. Dia ayah Nabi, sepatutnya dia dekat dengan Nabi Ibrahim selamat. Dia layak juga selamat. Dia pun tak selamat. Nak beritahu apa? Hubungan kekeluargaan bukan kayu ukur lah nak selamat di akhirat besok. Keimanan yang menyelamatkan kita semua tuan-tuan. Ayat ni mengajar kita, jagalah iman. Jadi anak-anak kita, isteri kita, suami kita, pastikan keimanannya. Kita dah bersaudara dah, nak kira apa lagi? Memang bini kita, memang anak kita, memang pak saudara kita, memang adik-beradik kita. Jadi apa yang kurang ni? Di sudut keimanan. Hubungan ni dengan Allah. Sebab itu kena jaga selalu. Allah Ta'ala banyak beri bayangan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Pada hari seseorang lari daripada orang lain, daripada ayahnya, daripada ibunya. Tengok, padahal ada hubungan kat dunia ni, tak kenal mak, tak kenal anak, tapi semua lari di akhirat besok. Tak nak ada kaitan. Sebab apa tu? Kau dah lain cara kau, dan lu cara hidup lain. Ni kat bumi akhirat ni yang dikira adalah keimanan.
bukan hubungan kekeluargaan. Bukan hubungan kekeluargaan lagi dah, tuan-tuan. Tu sebab kalau kita sayang ke orang rumah kita jagalah iman orang rumah kita. Kita sayang ke anak kita jagalah iman anak-anak kita. Begitulah seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah seterusnya. Besok iman inilah yang menyelamatkan kita semua daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-57. Kemudian ayat yang ke-58, wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul munzirin. Dan kami telah turunkan ke atas mereka hujan batu, adalah seburuk-buruk hujan bagi yang diberi peringatan. Allah Ta'ala turunkan hujan batu ke atas mereka sebagai seksaan, iaitu hujan batu yang paling buruk, belum pernah diturunkan sebelumnya. Tak pernah turun. Kenapa? Hujan batu macam mana tu? Kerana batu-batu itu dari jenis yang mengandungi api. Batu tu turun berapi, tuan. Kok sekadar batu tak apa ni, batu tu berapi, menimpa penduduk Sadum, kota Sadum kan. Nabi Lut duduk di kota Sadum. Habis semua, mati. Jangankan ada api, turun air batu macam ais tu, bulat-bulat besarnya, kecil-kecilnya, itu dah lontung-lontung dah. Kereta kita, cermin kereta pecah semua. Ini pula bawa api pula. Memang setimpal dengan dosa orang-orang yang telah diberi amaran disebabkan maksiat yang mereka lakukan, juga telah diberi peringatan dan ancaman oleh Rasul yang diutus kepada mereka, namun mereka tidak juga menghiraukan. Jadi oleh kerana tak mendengar cakap para Rasul, memberi nasihat, ingatan, maka Allah Ta'ala turunkan. Bahkan ada juga pandangan yang menyebutkan hujan batu ni, batu-batu ni dah siap tulis nama dah. Kek mana orang Sadum ni, duk kaum Lut ni, dia tempat lain, batu tu cari dia. Katakan hujan batu tu nak turun kat Rambau, adalah orang Rambau itu pergi tampin nak boli ikan, batu tu pergi kat tampin, pergi bunuh orang kat tampin tu. Mana adalah pergi minum kopi kat Pilah lah, ramai yang minum kopi, kat Pilah dah pergi seorang kat Pilah tu, mati orang tu. Dia tak ada tinggal lagi dah kaum Lut ni. Semua kono. Itu ada pandangan disebutkan begitu. Batu dah siap tulis nama dah. Mana orang pergi, tak ada yang tinggal. Dia terbalikkan pula kampung tu. Azab Allah kepada orang yang melakukan dosa maksiat. Maksiat buat pelik, orang lain tak pernah buat, iaitu menyanggah sunnatullah, hukum alam yang Tuhan tentukan. Allah Ta'ala buat pasangan untuk dia perempuan, dia pergi orang lelaki pula. Seolah-olahnya nak beritahu apa? Tak betul pasangan Allah Ta'ala ni salah ni, tak sesuai ni, cari pasangan lain. Maka Allah Ta'ala terbalikkan kampung itu, kemudian diturunkan hujan batu yang membunuh semuanya. Apabila kita melihat kisah-kisah dalam Al-Quran, tuan-tuan tengok, kita dapat lihat dengan jelas kebanyakan kemusnahan azab Tuhan turun pada kaum ni. Apa sebab, tuan? Satu sebab ya, tak dengar cakap. Di pada zaman apa? Semua tak dengar cakap. Zaman Nabi Adam, anak Qabil dengan Habil, nasihat di Adam tentang korban, tak dengar cakap. Turun Nabi Nuh, nasihat kaum naik kapal ni, tak dengar cakap. Berita Nabi Musa pun, Fir'aun and the gang pun tak dengar cakap juga. Sampai ke zaman Nabi Muhammad, semua jenis tak dengar cakap. Jenis tak dengar cakap ni lebih-lebih pula bila tak dengar cakap orang yang diutuskan oleh Allah. Orang yang dah dikenali ramai ni, orang baik ni, tak dengar cakap. Samalah bila kita nak kiaskan dalam kehidupan kita ni. Anak aku tak dengar cakap mak ayah, satu hari dia terkena. Murid tak dengar cakap cikgu, baca buku tu masa free, jangan kau tak baca. Besok dah okey, besok tak berjawab, osah tak berjawab. Datang SMB melalak, mata merah nangis. So apa? Tak dengar cakap. Kan cikgu dah cakap, dengarlah cakap. Tu cikgu tu orang pilihan tu, dah dikursuskan tu. Semua dah tahu tu isi konten buku tu, dia tahu, dia faham pada kau ni. Kau tu dia ngajar cikgu, dengarlah cakap cikgu, tak nak dengar. Ni mak ayah tu guru ni, jangan bawa kereta lo jaju. Satu hari satu kono kau ni. Mak kau dah bertahun orang cakap dah, ni bukan lesson body. Sudah belombong juga, berlanggar juga. Apa tu tak dengar cakap? Tu kan cakap tu mak dengan abah tu. Dia dulu makan garam kan.
Dia duduk bawa kereta, bawa motor. Ni anak orang jadi dogi ni tak dengar cakap. Begitulah seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang yang lebih mendahului kita, lebih mengetahui, lebih memahami. Bila dia cakap tu dengarlah. Kan. Kita baru belajar masak, datang chef buat macam ni. Tak nak dia. Tak betul tu, tak betul tu. Memang tahu lah. Memang tak sedap lah masakan kita. Kau ke mak sanon ni, jangan buah air banyak-banyak. Kan kuah jalan tak sedap. Kan kuah sikit tak puas. Dia bantai masak air. Dah noneh tu berair. Dia tu bising lah tu, apa kono jalan ke kuah ni? Orang dah cakap tadi. Tak dengar cakap. Bila tak dengar cakap ni tuan-tuan, kesudahannya adalah kemusnahan. Lebih-lebih lagi perkara yang melibatkan keselamatan di akhirat. Rasul-rasul ni dia menyelamatkan kita daripada azab Allah, daripada diazab di akhirat nanti. Maka sebab itulah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi wariskan kepada para sahabat disampaikan oleh para ulama kita. Naklah kita fahami bersama Al-Quran, hadis ni kalau kita pegang sungguh-sungguh tuan-tuan, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Okey. Itu ayat yang ke-58. Masuk ayat 59, qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Allahu khair amma yusyrikun. Katakanlah, kalau perkataan qul ni katakan, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan ke atas hamba-Nya yang pilihan. Adakah Allah itu lebih baik ataupun berhala yang mereka menyekutukannya dengan Allah? Jadi ayat ni menyebutkan Allah Ta'ala suruh katakanlah. Apa yang disuruh kata? Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan ke atas hamba-hambanya yang pilihan. Adakah Allah itu lebih baik ataupun berhala yang mereka menyekutukannya dengan Allah? Ini soalan daripada Allah Ta'ala kepada umat manusia. Kata Ustaz Ahmad Sun Haji, setelah Allah menceritakan kisah para Nabi dahulu kala pada ayat-ayat yang terdahulu, dengan menyebutkan mukjizat-mukjizat yang dikurniakan kepada mereka masing-masing sebagai tanda akan adanya kekuasaan dan kebesarannya, dan dalam menceritakan kisah-kisah mereka itu yang penting ialah menerangkan kebenaran agama Islam yang mereka bawa, agama yang berdasarkan tauhid, serta menerangkan pula akan kebatilan perbuatan syirik dan kufur. Siapa yang mengikuti perjalanan para rasul, jadilah ia orang yang terpimpin, dan yang berpaling pula akan tersesat, akhirnya terhumban ke dalam neraka. Ini kata Ustaz Maksud Haji. Rasul-rasul ni datang menyelamatkan kita. Apa kerja-kerja rasul ni? Membawa kebaikan, membimbing manusia kepada kebaikan, mementeras kemaksiatan, kejahatan. Rasul dah ramai, wafat semua, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bumi ni akan selamat bila dia berjalan ditadbir mengikut kehendak Allah Ta'ala, Tuhan yang mencipta, menjadikan bumi ni. Sebab itu Rasul-Rasul yang diarahkan oleh Allah diturunkan dengan satu tujuan, bersihkan bumi ni daripada maksiat. Suruh orang bertuhankan aku, kata Allah, yang menjadikan bumi ni, dan bumi ni mestilah bersih. Macam mana nak bersih? Suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Dan itulah sepatutnya yang dilakukan oleh manusia, nak memastikan bumi ini terpimpin, ditadbir dengan urus tadbir yang baik. Bila tak ada maksiat. Bila ada maksiat, dia akan mengundang keburukan. Manusia macam tu juga, kat mana pun duduk. Satu perkara dia kena buat, dia suruh orang buat baik, dia cegah sebarang kejahatan. Tuan-tuan duduk dalam syarikat, ada seorang yang kau jual menteragah duit syarikat. Cuba biar orang tu, apa jadi syarikat tu? Jengkup syarikat tu nanti. Mesti ada orang yang benteras. Dan nampak dalam sekolah ada pengutur, ada cikgu, ada orang tahu, ada seorang cikgu kojo, memang tak masuk kelas dia kojo. Agak-agak bila tak masuk kelas tu, budak-budak jadi cerdik kau. Pasti akan bawa kemudaratan pada sebahagian murid yang tak dapat pendidikan yang cukup, yang baik. Akhirnya akan menyusahkan, akhirnya akan menjadikan pelajar tertinggal. Tak baik tu. Dia biarlah, dia tu urusan dia, kita dapat gaji, dia dapat gaji. Dia makan cara dia, kita makan cara kita. Yang itu tak boleh tu, cikgu macam tu. Dia kena sama. Ini yang dibawa oleh para rasul, diajar oleh para rasul, sehingga bila bumi ini terpimpin, dipimpin dengan kebaikan, bersih kejahatan, bumi ini diredai oleh Allah. Turunlah nikmat-nikmat, pelbagai nikmat dan kebaikan dapat. Kerana apa? Kerana beriman.
kerana ada kebaikan, tak ada keburukan. Kenapa diazab? Banyak kaum-kaum diazab kerana mereka melakukan keburukan, kejahatan. Samalah dalam rumah, dalam sekolah, dalam syarikat, kalau ada kejahatan, keburukan, akhirnya dia akan menyelinap, membarah dalam mana-mana organisasi, dia akan merosakkan, yang akhirnya adalah keruntuhan. Sebab itu kejahatan ni tak sesuai, dibolok, dijaga, dia mesti dibenteras. Itu diajar oleh Al-Quran, yang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala, kita tengok sikit tuan kat belakang tu, muka surat 14, Qulil hamdulillah. Tuan-tuan tengok, Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan ke atas hamba-hambanya yang pilihan. Ni Allah Ta'ala suruh katakan, suruh siapa kata ni? Suruh Rasulullah ke? Suruh umat ke? Suruh siapa? Kata Ustaz Ahmad Haji, yakni Allah menyuruh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memuji Allah sebagai tanda syukur dan terima kasih di atas nikmat-nikmat yang dikurniakan dengan tidak terkira banyaknya, dan juga menyuruhnya supaya memberi hormat dengan mengucapkan salam sejahtera kepada hamba-hamba Allah yang dipilihnya menjadi utusannya, iaitu para nabi dan rasul-rasul yang mulia. Kata Ustaz Ahmad Haji, perkataan qul, katakanlah, alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, ini adalah kata-kata yang disuruh Nabi Muhammad untuk mengatakannya. Dalam tafsir Qutubi kata qul ni juga ada pendapat mengatakan qul ini suruhan kepada Nabi Lut. Hendaklah kamu puji Tuhan, puji Allah wahai Lut, kerana Allah telah menyelamatkan kamu, membinasakan kaum yang hendak membinasakan kamu. Jadi Allah Ta'ala binasakan kaumnya. Katalah alhamdulillah wahai Lut, kerana kamu telah selamat. Tetapi pandangan itu tidak kuat. Kata Imam Qutubi, yang paling sesuainya qul ini diturunkan adalah arahan kepada Rasulullah, kerana Al-Quran ini sendiri turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa, dan kesejahteraan ke atas hamba-hambanya yang pilihan. Ada juga yang mengatakan hamba-hamba pilihan ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat pilihan ni siapa dia? Adalah umat Muhammad, kita lah. Segala puji bagi Allah dan salam sejahtera kepada hamba-hambanya yang jadi pilihan. Siapa hamba-hamba pilihan ni? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Qutubi dalam tafsirnya, saya sempat tengok pagi tadi. Kata Imam Qutubi, umat Muhammad ni umat pilihan sebab umat Muhammad ni dikira antara umat yang lebih memahami ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Memahami, kata Imam Qutubi. Dah lama-lama hidup, dah tengok contoh-contoh orang dulu, dah belajar macam-macam kan kisah, maka mereka memahami Allah Subhanahu wa taala tu dengan baik. Dengan baik. Lebih ramailah berbanding umat-umat dahulu yang datang satu kaum binasa, datang satu kaum binasa, datang satu kaum binasa. Nabi Musa, Nabi dokek dengan dia tu, dia tak faham-faham juga. Dia sembah yang anak patung lembu. Kan? Dia jadikan Firaun sebagai Tuhan. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Zaman Nabi Nuh pun Nabi dokek tu. Akhirnya Allah Taala musnahkan. Sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ramai di kalangan umat Muhammad ini yang kefahamannya, pengetahuannya, keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala cukup tinggi. Cukup tinggi tauhid dia, keyakinan dia. Sungguh-sungguh. Saya ingat subuh semalam, kuliah subuh dekat Lagong Ulu, cerita tentang keyakinan ni. Yakin ni tuan, yakin sungguh-sungguh. Yakin ni mesti disertai dengan amalan, perbuatan. Kita ni yakin, bukan tak yakin, tapi yakin kita tu kalau grade, di grade kan mungkin grade B lah. Grade B. Bukan grade A. Kenapa saya macam tu? Sebab kita ambil satu contoh lah. Keyakinan kita pada Allah tu, yakin tak pada Allah bahawasanya tidak ada perkara yang boleh memudarat dan memberi manfaat kecuali Allah. Tuan-tuan yakin tak? Yakin kan? Tidak ada satu pun yang boleh memudarat dan memberi manfaat kepada kita. Siapa dia? Kalau bukan Allah. Ya, kita meyakin betul. Kita yakin kalau dapat kebaikan Allah Ta'ala yang bagi. Kalau mudarat Allah Ta'ala juga yang izinkan. Takkan jadi mudarat pada diri kita kalau bukan Allah Ta'ala yang izinkan. Itu kita tanam dalam diri. Tapi di sudut perbuatan amalan tak macam tu. Kadang-kadang
Tu semalam saya kata ke orang lagu, yakin tak tuan? Yakin. Saya pun bawa cerita. Satu malam Aisyah rabur-rabur Nabi, tak ada Nabi. Nabi hilang. Malam tu kolap. Aisyah tanya, Nabi tak ada. Mana Rasulullah ni? Aku mungkin Aisyah fikir ni pergi rumah muda, bini muda Rasulullah banyak isteri kan. Dia bangun tengok. Nabi pergi mana? Tengah malam tu, golak-golak tu Nabi pergi kuburan Baqi'. Nabi pergi kubur, Nabi duduk situ doa. Berani Nabi malam tu. Tak terfikir kau Nabi masa tu, tiga tengah-tengah doa, datang lansui seekor cokik Nabi tam belakang. Datang pontianak seekor roh. Hei Muhammad, apa kau buat ni? Maza fa'alta huna. Cakap Arab lah, hantu Arab kan. Tak terfikir kau. Tak tu. Sebab Nabi yakin tak ada bodoh musnah kita. So kalau tuan-tuan nak menguji keyakinan tuan-tuan, malam kan kita mula-mula. Siapa nak pergi dulu? Pukul 2 pagi pergi ke kubur kampung masing-masing. 2 pagi tu pergi ke kubur. Mana ada bodoh yang boleh mudarat kita, pontianak kau langsui, kau hantu tinggi, kau hantu rantah, kau kata sepet kau. Hantu kopek, kau apa hantu lah. Pukul 2 pagi melangkang kita pergi ke kubur kampung kita, masuk kalau seberapa tu hampa, pergi ke seberapa tu hampa lah. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa orang kubur ni semua. Nak menguji keyakinan lah. Pergi malam ni. Kalau orang kampung Cuai, pergilah kampung Cuai tu. Kubur lama tu. Tu nak menguji keyakinan. Ada tak yang berani? Mungkin ada lah. Tapi ramai tak ada. Tu sahabat ni grade tu grade B lagi. Ada kalau betul-betul yakin pergilah. Tak ada bono yang boleh mudarat saya dah. Pergi duduk kat kubur tu. Buat tahlil sekejap. Baca doa, hadiahkan tu orang kubur tu. Tak pernah saya buat dah kan. Buat sekali malam-malam tu. 2 pagi, 2 songar. Tu baliklah rumah tidur lah. Saya pun tak berani buat. Mana tu ada masalah tu. ada masalah. So khabar tadi grade B tu bukan grade A. Nabi dia keluar malam. Tu nak uji sebab tu orang Arab sebut man khafa adlaja. Siapa takut buat jalan malam. Bukan nak pergi kubur. Pergi belakang rumah pun tak berani. Padahal belakang rumah dia tu rumah orang. Gelap. Tak payah pergi kubur tu. Malam sekarang pukul 2 pagi keluar, tahun depan pusing, pergi belakang rumah tu duduk pandang belakang rumah tu. Ada pokok, tak ada apa, pokok kuinin, pokok mangga belakang rumah tu, bukan kubur. Tak berani juga. Sebab bila keluar tu ada setan ni, kang cokik mati. Keyakinan tu kan, keyakinan tu. So makna macam itulah tuan-tuan. Itulah keyakinan kita kan. Orang yakin tak dah. Relax je. Pergi mana-mana pun tak ada dah. Kalau kau barat Tuhan mati, kau nak cokik mati dah. Itu orang yakin. Kita ni tak apa yakin. Yakin tu ada tapi sikit. Orang yakin ni tak ada dah. Kubur kau apa benda tak ada. Kau dia baca doa, dia baca tak ada terfikir. Ni baca panggil dia baca doa ni, Allah ampunkan penduduk kubur ni. Dia pandang ya. Dia takut keluar macam cerita Piramli kan. Hantu Jepun joget-joget macam tu Otak tu pengaruh filem. Kan ada hantu Jepun keluar bawa trompet dengan hilanglah keyakinan tu tak ada. Jadi gitulah cara nak tengok kuat ke belum ni. Sebab tu dalam perubatan lah kan. Guru yang hebat-hebat ni kalau dia nak bagi murid ni, kalau dia nak buka hijab murid ni, dia tengok dulu. Ini belum boleh lagi. Dia tengok, ni dah boleh. Kamu buka-buka kan tengok pensan kat bilik air mati, buka-buka mati. Kerja tengok setan sekor berdiri je kan dan nampak semua. Itu dalam perubatan dah. Kita tak sampai ke situ lah kan. Kita ilmu kita sikit. Kalau dalam benda orang yang hebat-hebat ni jadi dah biasa dunia tu biasa gitu. Jadi tuan-tuan saya ingat cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Dah 7.25, panjang umur, murah rezeki, insya-Allah. Kita sambunglah balik ayat ni. Kita akan masuk pada ayat yang ke-60. Wallahu a'lam tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada kasar-kasar bahasa. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan, kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu kan. Sebab ilmu ni bukan kita punya, Allah Ta'ala punya ni. Kau ada, biasa tak ada lah. Ya tuan. Ya. Selepas dia apa? Wah, itu tak ada dalam pengetahuan saya tuan. Tu saya tahu orang sahabat tu tak ada dalam pengetahuan saya tu.
Bagus soalan tu. Saya kena tengok balik tu. Tak adalah cerita dalam tafsir ni kan. Bagus soalan tuan tu. Kan sahabat kita tanya, saudara kita tanya. Nabi Lut ni kahwin dengan bini selepas dia jadi nabi, rasul ke sebelum jadi rasul? Yang kita faham dalam sejarah sebelum ni, Nabi Lut ni dia ikut pak saudara kan. Nabi Ibrahim. Kisah-kisah tu adalah masa ketika itu tak adalah diceritakan tentang isi, banyak cerita tentang Nabi Lut sajalah. Cuma bila daripada kisah Nabi Ibrahim tu pindah ya kita walutan itqala kami, pindah ya dah cerita dah, memang dia dah ada isi. Cuma dalam tafsiran ni wallahu alam kan, daripada dah habis cerita Nabi Ibrahim tu, tahu cerita Nabi Lut. Ketika cerita Nabi Lut tu tentang perangai kaum itu, dah ada dah isi dia. Dah ada dah isi Nabi Lut. So saya tak boleh jawab lah dia, sebab memang dua pengetahuan saya wallahu alam. Tak apa, nanti kita tengok balik, mungkin ada lah kisah-kisah tu dalam kitab-kitab sirah. Dalam tafsir ni minta jumpa lah dia kahwin sebelum jadi rasul ataupun selepas jadi rasul, wallahu alam tuan. Tu tak pek saya jawab tu dah. Wallahu alam. Ada soalan lain tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada tuan, kita berhenti dekat sini dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. اللهم إن دخل الرياء في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ولم نعلم به أو علمنا تبنا عنه وأسلمنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.